Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat sejahtera. For today's session, we are going to discuss about the involvement of how actually the involvement of family and society can actually help to lead to the student success. Alright. First of all, before I go further, it won't be long. This lecture won't be long because I just will provide a few basic principles on how families and society can be involved in some of the elements to ensure that students will be succeeded at schools. Okay. Terdapat 3 perspektif berbeza yang actually kita boleh kaitkan dengan penglibatan di antara keluarga dengan sekolah. Okay. 3 perspektif ini adalah berasaskan kepada kajian-kajian yang terkini yang apabila ahli-ahli sosiologi dalam bidang pendidikan lihat ada 3 school of thoughts atau 3 mazhab. Okay, let's look at each one by one. And then ketiga perspektif ini berasaskan kepada kefahaman dan falsafah berbeza tentang peranan keluarga dan sekolah dalam pembentukan anak-anak. So basically ahli-ahli sosiologi pendidikan bila dia tengok macam mana boleh terhasilnya 3 pandangan ataupun perspektif ini disebabkan oleh wujudnya kefahaman yang berbeza, yang berlainan berkaitan dengan peranan sekolah dan keluarga. Okey, falsafah yang berbeza ataupun perspektif berbeza ini hasil daripada ilmu yang berbeza-beza. Okey. Alright, the first one is tanggungjawab berbeza di antara keluarga dengan sekolah. Ada bentuk pengasingan between the schools and the family. Okay. Because they believe that schools and family, they are not the same. Kedua-duanya berbeza, diuruskan oleh orang yang berbeza, ada matlamat yang berbeza, vision yang berbeza. Jadi perlu ada some kind of aspiration. So that's why they believe that teachers should actually manage more on professionalism that involve schools, and the professionalism must be based on certain kind of standards, certain kinds of evaluations. Okay, and teachers only involved at schools only. Tak boleh masuk campur dengan apa yang berlaku dekat rumah. Okay, because parents actually have their own standards in educating their kids. Alright. Okay. The number 2 is, this number 2. Both parents and school actually mempunyai tanggungjawab yang sama di antara keluarga dan sekolah. Okay, so there will be involved lots of coordinations, work together ataupun bekerjasama, and they try to complement each other, saling melengkapi di antara sekolah dan keluarga, and this actually will help to improve and encourage, menggalakkan lebih banyak komunikasi, kolaborasi di antara keluarga dan sekolah. Bila berlaku komunikasi dan kolaborasi, you can see that there are so many things exchange there. Okay, akan berlaku pertukaran maklumat, pertukaran kefahaman. Okay, beban ditanggung bersama, this kind of thing. Mereka berpendapat, mereka ni manusia ahli-ahli sosiologi yang berpendapat sekolah dan keluarga mempunyai matlamat yang sama yang dikongsikan. Okay, alright, then I believe that is what we believe. Itu yang berlaku sekarang ini di Malaysia. Okay, and then the number 3, pandangan nombor 3, tanggungjawab yang sama berasaskan kepada tahapan tertentu. Okay, still share tanggungjawab yang sama, tetapi ada sampai tahap-tahap dia saja. Maknanya tak overall, macam pandangan B sebelum ni secara keseluruhan. Okay, ini diambil kira berdasarkan kepada perkembangan anak-anak. Okay, tidak semua tanggungjawab itu sama dan perlu dikongsi bersama. Contohnya terdapat kefahaman bahawa permulaan tahun-tahun awal bagi kanak-kanak adalah penting bagi memastikan kemajuan
pada kemudian hari. Okey. Maknanya contoh, saya kasi contoh macam ni. Setengah di antara pelajar yang kita jumpa ada yang advance. Bila dah masuk sekolah dah advance. Ada setengah pelajar yang bila dah masuk sekolah dia mediocre, biasa-biasa je, normal macam pelajar-pelajar lain. Okey. Jadi kenapa terdapat perbezaan sebegitu? Okey. So basically apa yang berlaku, mungkin kat rumah ataupun mungkin parents sebelum hantar anak dia ke sekolah telah menyediakan beberapa skills tertentu. Okey. Sebab tak semua parents actually mampu. Ada setengah, ada, if you notice that there are some students yang bila masuk sekolah dia tak boleh membaca lagi, tapi ada setengah pelajar bila masuk sekolah dia boleh membaca. So you can see actually those yang boleh membaca tu biasanya parents yang biasanya, I'm talking about kebiasaan, parents atau ibu bapa yang hantar anak ke sekolah persediaan. Okay, the preschools for example. Alright, so basically the kids actually get exposures, new early exposure. Okay, and then ada parents yang to the extent go to the extreme, to the extent that bagi dia preschools is important, so that preschools patut bermula lebih awal. Okay, so that sikap ataupun attitude dekat sekolah tu, attitude yang lebih mendorong kepada the students already dah ada macam persediaan, mentally prepared untuk belajar. Okay, bagi setengah kanak-kanak, okay, you nampak pergi sekolah still dia main lagi, dia still playful. Itu pun bagi saya tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah pun. Okay, dia cuma depends on the parent itself. Okay, so kanak-kanak yang lebih awal mendapat pendidikan tentang sikap dan personality yang bagus tentang pembelajaran lebih cenderung untuk mendapat kejayaan akademik. Pada tahap ini, ibu bapa diperlukan untuk menerapkan kemahiran dan mengatur kelas-kelas yang boleh membina kemahiran ini. Okey, bagi sekolah yang ada that kind of expectation, dia akan minta, dia akan senaraikan. Ada setengah sekolah yang nak, okey, by the time if you want to be able to be admitted to our school, sebelum you masuk sekolah pastikan anak-anak you dah ada this and this. You nampak? Itu saya maksudkan, tanggungjawab yang berasaskan kepada tahapan tertentu. Nampak Okay, alright. I think that's quite simple. Okay, this is very important. Okay. Actually, there are there are 6 kind of ways ataupun penglibatan keluarga dan masyarakat yang boleh menyumbang kepada kejayaan sekolah. Okay. Pertama sekali, perlu adanya kursus ataupun bukan kursus, basically perlunya ada pemahaman tentang skills keibubapaan. Okay, sekolah patut membantu keluarga memahami perkembangan anak-anak dan remaja, dan yang paling penting menyediakan rumah tangga ataupun situasi keluarga yang membantu mereka sebagai pelajar. Now, soalan saya, ada tak di kalangan sekolah anda semua yang basically helping the parents to develop the parenting skills? Nampak tak? Okay. But this proven, 6 kaedah ni proven, dah dibuat dan dah dilakukan di sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi di barat, bukan dekat Malaysia. Dekat Malaysia saya tak tahu, tapi dekat US they actually using these 6 ways kaedah untuk memastikan pelibatan keluarga dan masyarakat yang boleh menyumbang kepada kejayaan sekolah. So dia sediakan a kind of a parenting skills, mungkin dalam bentuk kursus, mungkin dalam bentuk kelas, ataupun mungkin dalam bentuk kaunselor yang menyediakan latihan-latihan sedemikian. Okey. Ataupun mungkin daripada, contohnya kalau dekat US saya tahu Women Infant Center tu disediakan
Kursus-kursus sedemikian dari Women Infant Center ni dia link terus dengan sekolah. So dia akan tengok mana-mana anak-anak yang keciciran, dia akan rujuk balik kepada demographic profile of the family, dia akan tengok balik dan dia dapati if ada lacking in terms of perkembangan, okay, dia akan kasih parenting skills and you have to attend. Kalau misalnya anak you terjejas disebabkan oleh you don't have this kind of a parenting skills. Alright, that's number one. Okay, number two, in terms of communication, to prepare and establish and actually to implement the two ways communications, and this is related to the program-program dekat sekolah dan juga kemajuan akademik anak-anak. Perlu ada pemahaman yang 100% jitu so that parents knows what's going on dekat sekolah. Alright, okay, this is quite simple. Yang sediakan tu, I think if I'm not mistaken, pihak pentadbir. Okay, tapi di kalangan guru-guru pun perlu ada a good communication so that so that teachers can always, you all boleh sentiasa berkomunikasi dengan baik sekali dengan parents. Okay, that's number 2. Number 3, okay, this is kerja sukarela merekrut dan melaksanakan atau membangunkan sistem sokongan bagi menolong dan membantu mereka yang memerlukan sama ada di rumah, sekolah atau lokasi-lokasi yang lain. Okey, kesemua ini selaras dengan aktiviti sekolah dan juga aktiviti pelajar. Perlu ada aktiviti dipanggil community CRC, kerja sukarela, and this kind of kerja sukarela basically sebenarnya membantu untuk membina sasiah pelajar, at the same time membantu untuk membina sekolah mempunyai jaringan network yang sangat bagus dengan organisasi-organisasi luar. Okay, alright. Okay, I don't have to explain this. Okay, this is quite simple for you to understand. Okay, for number 4. Oops. Okay, sekolah perlu sediakan as well, kena wujud ada kaedah ataupun pembelajaran di rumah. Okay, and this is very much related to komunikasi tadi, nombor 2 tadi tu. Membagikan informasi dan idea kepada keluarga bagaimana bagi membantu keluarga dengan kerja rumah dan kurikulum. You faham pembelajaran di rumah ni, kalau I will give you the link at the end of the lecture tentang bagaimana pentingnya untuk ibu bapa sentiasa betapa pentingnya teachers to update ibu bapa tentang kerja rumah supaya tidak ada pelajar yang keciciran dalam membuat kerja rumah. Faham? To the extent that memang ada pun, memang dah develop apps untuk monitor, untuk memastikan guru dan ibu bapa boleh monitor, boleh communicate, boleh interact sama ada homework yang dibekalkan di rumah kepada rumah tu dilaksanakan ataupun tidak. Okay, alright. That's number 4. Okay. Ini adalah 6 perkara yang di mana kaedah untuk melibatkan keluarga dan masyarakat yang boleh menyumbang kepada kejayaan sekolah. Okay. Number 5. In decision making. Alright. Membuat keputusan melibatkan ibu bapa dari pelbagai lapisan sosioekonomi, miskin, kaya, tua ataupun muda sebagai wakil dan ketua yang mana mereka memberikan input dari ibu bapa yang lain berkaitan dengan keputusan dan maklumat daripada pihak sekolah. Ini saya nampak lebih kepada networking, lebih kepada komunikasi pun termasuk dalam nombor 2. Cuma dalam buat keputusan tu perlu mendapatkan gambaran yang jelas ataupun informasi yang tepat dan jitu yang basically merangkumi semua lapisan dan setiap parents. Okay,
Dan even if you implement this at school, this will be very good because parents akan lebih suka pada sekolah yang mendengar pendapat dan luahan hati mereka. Okay, that's number 5. Okay, and then this is number 6. Lastly, kerjasama dengan masyarakat dan komuniti, mengenal pasti dan boleh able to synchronize, integrasi sumber-sumber dan perkhidmatan yang boleh digunakan pakai untuk memperkukuhkan program sekolah. Okay, so basically having a good network with masyarakat dan komuniti sekolah kena ada tu. Yang saya lihat waktu saya dekat US, sekolah ada good network dengan persatuan-persatuan agama di sekitar di sekitar sekeliling masyarakat tersebut. Sebab waktu saya dekat US, saya dapati there are so many people and that have different kind of religious, to the extent that schools interact with these religious groups so that they can understand the students. Okay, itu satu hal. Dan kemudian pihak sekolah juga saya dapati interact dengan banyak NGO supaya NGO boleh datang ke sekolah dan menerangkan dan give exposure to the students. This will be good as well. Okay, students mungkin ada kecenderungan untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh NGO. Okay, alright. But of course, before you do that, you need to really discuss and sit down with the NGOs to do the SWOT analysis, apa kebaikan dan apa keburukan by having this kind of a program implemented at schools. Alright. So these are basically the 6 ways that can actually ensure kejayaan bagi teaching and learning dekat sekolah. Alright. And then if you notice, saya katakan 6 kaedah tadi. Okay, 6 kaedah tadi sebenarnya actually been implemented bukan sahaja dekat sekolah. Saya rasa the 6 ways ataupun kaedah have been implemented by the universities. Jadi dia lebih open dan lebih terbuka. Alright. And then okay, and then we have the third perspective. Okay, pemikiran yang lama lebih gemar untuk menjarakkan pelibatan keluarga dan masyarakat dengan mengabaikan dan membiarkan guru-guru kerja bersendirian, terasing daripada mereka yang mempengaruhi sebahagian besar kehidupan pelajar. Dan kita tahu yang mempengaruhi sebahagian besar kehidupan pelajar adalah ibu bapa dan juga masyarakat. Jadi ibu bapa dan masyarakat tidak patut dipisahkan daripada pendidikan anak-anak. So this is old schools, old thoughts. We don't want to have this kind of thing anymore. Okay. Dan saya dapati di antara pelibatan sekolah dan ibu bapa yang boleh lakukan dan dapat berkesan ialah apabila fokus kepada perancangan program sekolah yang menjurus membantu golongan ibu bapa dan remaja dalam memahami dan menyiapkan kerja sekolah yang dibekalkan kepada guru dan pelajar. Okey. Saya rasa itu yang patut diberi penekanan, because homework is basically a continuation of academic things daripada sekolah terus disambungkan kepada rumah. Okey, ada continuation dia. Jadi pada homework tu basically kita akan tahu sama ada pelajar kita faham ataupun tidak. Okay, so basically we need the feedback. Jadi ibu bapa yang concern dia akan basically sit dan perhatikan tentang sama ada anak dia buat homework ataupun tidak. Okay. Tapi as we all know, dalam topik-topik yang kita discuss sebelum ni, tak semua parents yang ada privilege untuk sit down together dengan anak-anak tengok. Jadi in that kind of case, sekolah kena sediakan alternatif
bagi pelajar tersebut untuk memastikan dia siap kerja sekolah. I know that's not easy, but it's one of the things that we need to think of. Okey, di antara perkara-perkara yang diusahakan ialah, okey, contohnya perlu terdapat usaha bagi meningkatkan percayaan matematik bagi golongan B40 ke bawah dengan melibatkan kerjasama ibu bapa. Okey, mungkin kena ada special class, remediation class. Walaupun nampak remediation class tu is not good, tapi kena ada. Katakanlah ibu bapa B40 tak boleh nak hantar anak dia hujung minggu ke sekolah sebab anak kena bekerja contohnya. Jadi apa yang patut kita lakukan? Adakah kita perlu menggunakan kaedah yang lain? Ataupun mungkin kita kena libatkan, dalam kes ni saya nampak lebih kepada you have to talk to the community untuk tolong, ataupun untuk tolong di segolongan B40 dan ke bawah ni. Okey, sebab anak-anak bagi saya tak sepatutnya bekerja. Ada usia tertentu dibenarkan bekerja, tapi ada usia tertentu yang mana fokus perlu pada akademik. Sebab fokus pada akademik inilah yang akan boleh dia-sustain diri dia untuk masa depan. You understand that? Usaha bagi meningkatkan kadar boleh membaca dengan menyediakan program-program bacaan dan bantuan bacaan bagi golongan B40 ke bawah. Dan kita tahu ada kajian di Amerika Syarikat dibuat terhadap beberapa kelas dalam masyarakat. Dia tengok jumlah banduan dalam penjara dikaitkan dengan berapa lewat banduan tersebut ketika kanak-kanak boleh membaca dengan bagus. Jadi ada kaitan, ada link in terms of that. Okay, I used to read about that before. Okay, program bagi membantu meningkatkan kedatangan pelajar ke sekolah. Sebab anak kata pelajar tak pergi sekolah, dia duduk kat rumah. It's not just actually they actually sit at home. Mungkin dia pergi buat benda lain ataupun involved dalam criminal activities. We don't want that. Dan program yang berpusatkan kepada keselamatan pelajar dan komuniti bagi mengelakkan masalah salah laku. Okay, this is we call it a delinquency, juvenile delinquency. Masalah-masalah remaja atau masalah-masalah menyebabkan juvana. So we need to avoid that. Okay. This is for your activities. And you can buat catatan sendiri. Again, for my class, you don't have to push yourself, rasa macam terbeban. Take at your own time, use your sweet time, okay. Jangan rasa dalam keadaan kita having this MCO ataupun PKP ni kita tertekan. Actually, I don't want you to submit this. We can use it, the activities to discuss inside the class bila you all datang jumpa saya nanti. Okay, aktiviti yang saya nak awak semua fikirkan ada 3. Ceritakan tentang program sekolah anda yang bersifat kekeluargaan, seolah-olah murid adalah anak-anak sekolah. Okay, that's the first thing. Does your school has that or not? Kalau ada, macam mana? Program apa? I would like to know. Okay, number 2. Bincangkan atau membina atau develop kertas kerja. Ni lebih kepada sketch. Bukan yang proper punya. No, I don't want that. Lebih you sketch. Nampak macam mana nak develop this kind of kertas kerja atau program. Berasaskan 6 kaedah yang saya nyatakan di atas. Bagi memastikan pelajar-pelajar sekolah tidak terpengaruh dengan mafia atau kongsi gelap, LGBT and drugs. Ketiga benda ni. 6 kaedah yang saya senaraikan ke atas. Okey. Apa program yang sesuai bagi setiap 6 perkara tu, bagi memastikan they are not involved in this mafia atau kongsi gelap, LGBT and drugs. Okay, the last one. Sangat penting untuk anak-anak menerima mesej yang sama tentang pentingnya sekolah daripada guru-guru, keluarga dan masyarakat. Okey, kenapa? Kenapa kena ada mesej yang sama? Kena ada kefahaman yang sama. Dan bagaimana bagi memastikan sekolah sentiasa mempunyai sumber dalaman, internal source and outside source yang mencukupi untuk membantu pelajar-pelajar. Apa yang guru boleh lakukan? Alright. Okay, with that, so my third session is done. Okay, so saya ucapkan selamat sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again untuk sesi yang berikutnya, insyaAllah.